Akhirnya sesuatu yang ditunggu sekian lama, semakkan serta kritikan Dr. Haris Ismail ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Jeng. Apa yang dikritik, apa yang disemak ya? Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas, Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight dan juga Manhaj Nubuwah, telah memuat naik video pertama, bahagian pertama daripada, saya rasa mungkin ada beberapa siri kot, kan? Yang merupakan semakan serta kritikan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Ini sesuatu yang pada asalnya daripada awal lagi saya alu-alukan, sebagaimana yang telah saya tulis dalam bahagian mukadimah buku saya sendiri. Okey, saya sekarang sedang merujuk ke laptop saya, edisi e-book buku ini. Di bahagian mukadimah ataupun di bahagian pendahuluan, perenggan akhir sekali saya tulis di situ, saya bacakan apa-apa kekurangan, kesilapan, kritikan dan atau cadangan pembaikan, sila hubungi saya di talian, nombor telefon saya macam biasa, ataupun email hafizfirdaus@hotmail.com. Tetapi seperti mana yang saya biasa katakan, sesuatu yang telah tersebar, maka pembetulan atau kritikan juga hendaklah dilakukan dan disebarkan. Maka memandangkan buku ini telah tersebar begitu luas, maka saya mengalu-alukan jika ada kritikan dan semakan seperti yang dilakukan oleh Dr. Haris Ismail, dan ia juga tersebar melalui YouTube, melalui media sosial ya. Cumanya bila saya kata kritikan, saya harap yang kritik tu orang yang bijak dan hatinya bersih. Tak apa, kita meraihkan jugalah kritikan, semakan daripada Dr. Haris Ismail. Okey, sekarang ini, respon saya macam mana agaknya? Apakah saya nak ikut cara ataupun sikap Dr. Haris Ismail yang sama-sama kita ingat beberapa bulan yang lepas apabila Ustaz Dr. Rozaimi menegur serta membetulkan Dr. Haris dalam isu orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia masih Muslim. Dr. Haris menyatakan sedemikian, lalu dibetulkan oleh Ustaz Dr. Rozaimi. Dan perkara ini kemudiannya dibalas oleh Dr. Haris dengan balasan yang sebenarnya menghina dirinya sendiri. Apa yang dia buat? Dalam video balasannya itu, dia menghasut kepada lembaga pengarah KUIPS, kepada ibu bapa pelajar dan pelajar-pelajar sendiri terhadap Dr. Rozaimi sebagai rektor KUIPS. Okey, satu react yang bila saya tengok saya pun terkejut. Dan react itu kita kata memang koyak habis dan sebenarnya menjatuhkan dan menghina lagi kedudukan Dr. Haris ya. Dan sesiapa yang tertinggal video itu, link saya bagi dalam kotak description. Jadi reaksi saya ataupun react saya dalam video ni macam mana? Saya nak menghasut ke, nak menyerang latar belakang Dr. Haris ke? Tak. Sebaliknya saya bagi dalam kotak description video saya ini link kepada video yang Dr. Haris semak buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, supaya seandainya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan penonton ada yang terlepas video tersebut, boleh tonton dan sama-sama kita boleh nilai semakan atau kritikan oleh Dr. Haris Ismail ya. Jadi sesiapa yang belum menonton video tersebut, link dalam kotak description ya. Okey. Jadi kalau dah tonton, baik, ini react saya. Dah tonton ya? Okey, tak apa. Ini react saya. Pertama sekali, seperti mana biasa dalam video-video Dr. Haris yang lain, beliau tidak akan bagi link kepada apa yang asalnya dia sedang react atau dia sedang ulas atau kritik. Seperti biasa, apa yang dia hendak sembunyikan. Dalam kes ini, dalam video tersebut, sekadar yang sebelum saya buat video saya ini, bila saya semak, tidak diberikan link ataupun pautan kepada buku 90 pelajaran tentang bid'ah ini. Jadi, macam mana para penonton, khasnya para penyokong dia, hendak menilai apa yang dia semak, apa yang dikritik itu adil atau tidak, betul atau tidak? Dan persoalan yang kerap kita tertanya-tanya, bila Dr. Haris menyembunyikan link, dia tak nak bagi link, baik bagi video semakan ke atas buku saya atau video-video lain,
apa yang sebenarnya dia takut, yang dia sembunyikan, yang dia tidak mahu para penontonnya tahu. Tuan-tuan dan puan, kita sama-sama tahu manhaj, strategi Dr. Haris ialah bukan memandaikan umat, bukan memandaikan para penontonnya, sebaliknya membodohkan mereka. Dia cerita aja, mereka pun angguk-angguk tanpa mereka ada pemikiran, tanpa ada strategi untuk menganalisa apa yang dia katakan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kotak description, saya bagi link kepada buku saya, 3 link. Ada 3 link. Yang pertama, untuk muat turun edisi PDF secara percuma. Ini untuk para penonton, para penyokong saluran protagonis insight yang tak terlintas sebelum ni nak download buku tersebut. Boleh download secara percuma saja. Kedua, sesiapa yang ingin pesan edisi bercetak, saya bagi link Shopee. Ketiga, ialah baca saja tak cukup kan? Saya sendiri ada siri video yang menjelaskan, saya sendiri menjelaskan buku saya tersebut, telah saya himpun dalam satu playlist, link dalam kotak description. Sehingga hari ini sudah ada 36 video. Belum habis lagi, saya masih melakukannya secara bertahap-tahap. Ayo, semak buku saya tersebut, baik edisi PDF, edisi bercetak, mahupun video-video penjelasan saya. Okey. Seperti biasa, kemudiannya Dr. Haris mulalah cerita saya ni tidak ada pendidikan formal agama, bla 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 bla. Kemudian yang melucukan tu, saya ni nak semak pula fatwa Imam As-Subki, kenyataan Imam Ar-Ramli, dan juga satu video tentang Ustaz Kazim Alias. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak ada pendidikan agama, tak apa, biarkan dia nak seronok, dia nak angkat bakul dia sendiri kan dengan pendidikan agama dia, silakan. Tapi bila saya menyemak fatwa Imam As-Subki, bila saya menyemak kenyataan Imam Ar-Ramli, bila saya mengulas video Ustaz Kazim Alias, saya cerita kosong saja ke, atau saya bagi dalil, saya bagi hujah, dan saya bagi analisa, kritikan yang sebenarnya dapat menaikkan minda anda. Jadi daripada anda semata-mata ikut saja apa yang disebut-sebut oleh Dr. Haris Ismail, apa kata anda, sesiapa yang belum menonton video tersebut, sila tonton, sila nilai. Sekali lagi, link dalam kotak description. Link apa? Link video saya yang mengajak kita untuk menyemak semula fatwa Imam As-Subki. Link kedua yang mengajak kita untuk menyemak kenyataan Imam Ar-Ramli. Okey, dan link ketiga ialah playlist ulasan saya ke atas Ustaz Kazim Alias. Sebab ulasan saya ke atas Ustaz Kazim bukan satu, bukan dua, tetapi 6 video apa yang saya cerita tu. Ayuh tonton. Dan video-video ini dia adalah untuk orang-orang yang bijak dan orang-orang yang mahu membijakkan dirinya. Kalau sesiapa yang tak mahu membijakkan dirinya, sebaliknya lebih selesa membiarkan dirinya, maka berpadalah dengan kenyataan Dr. Haris bahawa amatlah melucukan kalau Kapten Hafiz ni hendak menyemak, hendak mengkritik pula kenyataan para imam yang besar dan ustaz yang masyhur, ya. Okay, this is for those who have a critical thinking. Those who are, tak baik nak sebut kan, tak payah tengok, okay. Okay, kemudiannya disebut pula saya ni, yang itu tu nak kritik, tetapi buku tentang Muhammad bin Abdul Wahab boleh pula saya nak promote. Apa yang saya promote tu? Terima kasih kepada Dr. Haris kerana menyebut, sebab kadang-kadang ada orang terlepas tentang video tu. Saya ni banyak sangat video kan. Alhamdulillah. Jadi dalam kotak description satu lagi link tentang himpunan video-video saya yang mengulas buku, dan sebahagian daripada video-video itu saya mengulas buku-buku yang membicarakan tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Link dalam kotak description. Asyik-asyik dah sebut description, kotak description ni mana? Okey, sila keluar daripada video ini, tap pada tajuk, akan keluar satu kotak. Dalam tu ada banyak link. Baik dalam video ni mahupun dalam mana-mana video saya yang lain, ataupun daripada mana-mana video YouTuber yang lain, akan ada satu kotak link. Dalam kotak itu, YouTuber itu akan meletakkan info-info tambahan. Dalam dalam kotak description video saya ini, ada link yang saya sebut-sebut itu. Ayuh kita tonton, ayuh nilai. Tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan diri sendiri. Nak membodohkan diri sendiri mengikut naratif Dr. Haris Ismail, atau nak membijakkan diri sendiri. Kalau nak membijakkan diri sendiri, sila tonton, sila analisa. Tak setuju tak apa, tapi at least you analyse. Kalau nak membodohkan diri sendiri,
Tak payahlah kita ikut je lah cakap Dr. Haris tu kan. Lucu lah kata Hafiz ni. Alright. Alang-alang duk sebut tentang playlist ni. Saya ada satu lagi playlist. Playlist yang saya menganalisa dan mengkritik sendiri apa yang pernah sebelum ini diucapkan, disampaikan oleh Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight dan Manhaj Nubuwah. Tajuk playlist itu pun Protagonis Insight dan Manhaj Nubuwah dinilai berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan akal yang sehat. Okey? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 6, tetapi 24 buah video. 24 buah video di mana saya membongkarkan bukan sekadar kesalahan, bukan sekadar kesilapan, tetapi permainan-permainan kotor, jijik, najis yang dimain oleh Dr. Haris Ismail dalam video-videonya. Don't just take my words for granted. Please watch and analyze. 24 video. Dan kalau video ni menjadi, insya-Allah saya upload, menjadilah 25 insya-Allah. Okey, itulah react saya, habis dah. Itu je lah sebab kalau tuan-tuan baca buku tu, saya tak ada buku ni fizikal. Saya sekarang di London ni. Okey, saya tak ada buku tu. Tapi kalau tuan-tuan baca buku tu, dalam video pertama Dr. Haris dia menyemak atau mengkritik dari muka surat 1 hingga 26, tak silap saya, bab pertama tu. Tuan-tuan baca sendiri. You just read dengan fikiran yang neutral. Okey? Yang apa Dr. Haris telah sebut, anda telah tonton, tak apa, letak tepi kejap. Anda baca saja secara neutral dan anda sendiri. Tak perlu susah-susah. It is not rocket science. Tak perlu susah-susah. Anda sendiri akan nampak betapa jahatnya, buruknya, jijiknya dan najisnya permainan Dr. Haris apabila dia menyemak dan mengkritik. Kenapa? Sebab dia hanya baca lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kemudian dia pun memberikan kritikan-kritikan yang negatif. Padahal sesiapa yang membaca daripada tu sehingga muka surat 26, bab pertama tu, dia akan menemui sesuatu yang totally different. Sesuatu yang sangat berbeza. Okeylah. Saya bagi satu contoh. Satu contoh. Tapi sementara tu, dalam mukadimah ni pun, saya dah cerita dah. Okey? Moga buku ini berjaya moga buku ini berjaya mencapai tujuannya dalam memberikan ilmu teori dan praktikal tentang bid'ah. Bagi mencapai kefahaman terbaik, saya sarankan para pembaca sekalian mengkaji buku ini secara keseluruhan, dari mula hingga akhir. Jangan memilih pelajaran-pelajaran tertentu sahaja kerana ia boleh mengakibatkan salah faham. Okey, tak apa. So, saya ulas sikit lah, react sikit kan. Okey. Jadi, Dr. Haris, dia mula dengan mengkritik tajuk bab pertama, hadis larangan bid'ah. Lalu dia tanya kenapa ada satu hadis saja? Kenapa tak ada hadis Aisyah? Kenapa tak ada hadis Abu Najih? Kan tak ada ayat Quran apa? Saya ni tak tahulah Dr. Haris ni bodoh bertingkat-tingkat ke atau memang hati dia sejahat-jahatnya. Sebab tajuknya pun bukan himpunan hadis-hadis tentang bid'ah. Tajuknya ialah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Saya ulangi. Tajuk bab pertama bukan himpunan hadis-hadis tentang bid'ah. Sebaliknya, tajuk bagi bab pertama ialah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Okey, apakah maksud saya selengkapnya? Okey, setelah mengemukakan hadis yang saya masukkan itu, saya kemukakan selengkapnya, saya tulis. Okey, saya baca. Sekarang ni di muka surat 9 ya. Sila muat turun edisi PDF, tak nak beli tak apa. Free saja boleh muat turun. Okey, muka surat 9 saya baca apa yang saya tulis ya setelah mengemukakan hadis tersebut. Ini tidak dibaca oleh Dr. Haris. Okey. Apabila membicarakan bid'ah, pengamatan saya, my own observation, saya dapati tidak ramai yang merujuk kepada hadis larangan bid'ah selengkapnya atau sepenuhnya. Kebanyakan hanya merujuk kepada potongan kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Maknanya kebanyakan orang, ustazah bila bincang bab bid'ah, dia ambil rangkap ini saja. Disebabkan, saya baca lagi, disebabkan hanya merujuk kepada potongan ini, timbul kemusykilan tentang definisi bid'ah. Benarkah semua bid'ah sesat? Dan apakah ramai umat Islam yang akan memasuki neraka kerana bid'ah? Seterusnya,
disebabkan potongan ini sahaja, ada yang mengalih maksud setiap kullu tu kepada sebahagian atau kebanyakan. Kemudian ada yang membahagikan bid'ah itu kepada hasanah, kurungan baik, dan dolalah, kurungan sesat. Atau mahmudah, kurungan terpuji, dan sayyi'ah, dalam kurungan tercela. Padahal, jika dirujuk pada keseluruhan hadis, tidak akan timbul kemusykilan tentang erti bid'ah dan tidak perlu sebarang pengalihan maksud atau pembahagian bid'ah. Oleh itu, marilah kita mengkaji hadis ini secara selengkapnya, serangkap demi serangkap. Jadi saya telah explain apa yang saya masukkan hadis larangan bid'ah selengkapnya. Selengkapnya ialah kerana bila bincang bab bid'ah, kebanyakan orang, termasuk para agamawan, mereka hanya ambil potongan yang kecil. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Padahal jika dirujuk hadis itu keseluruhannya, kita akan dapat memperolehi kefahaman yang sebaik-baiknya. Bukan saja hadis ni, hadis-hadis lain pun, kalau kita rujuk pada keseluruhan hadis, kita akan dapat mencapai kefahaman yang tepat. Dan kemudiannya, saya menjelaskan hadis tersebut serangkap demi serangkap. Dan bila serangkap demi serangkap itulah yang Dr. Haris tu dicuba nak menyemak. Dan dia dapati ada konteks lah, ayat Quran tu itulah, inilah, apalah. Padahal, kalau dia tahu, dia tak tahu kot. Okay, kalau kita biasa membaca kitab-kitab para ulama yang mensyarahkan hadis, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, dan sebagainya. Kalau hadis ni riwayat Imam An-Nasai, siapa yang syarahnya, kita akan temui bahawa para ulama dulu pun mensyarahkan serangkap demi serangkap. Maka saya hanya mengikuti jejak langkah mereka ataupun cara mereka menjelaskan hadis. Jadi kalau perkara ini kita baca, faham dengan baik. Sama juga dengan seterusnya, kenapa hadis ini yang dikemukakan secara berulang-ulang, kenapa hadis inilah yang menjadi asas. Semua ada penjelasan panjang lebar yang tidak dibaca oleh Dr. Haris Ismail. Kemudian ada pun yang dia kata, mana hadis Aisyah, mana hadis Abu Najih. Okey tuan-tuan, buku ni edisi edisi PDF yang size A4 tu, hadis Aisyah boleh rujuk di muka surat 125. Ada. Hadis Abu Najih dalam muka surat 302 ada. Bukan sekadar hadis dengan penjelasannya sekali. Ada. Sebab tu saya kata bila Dr. Haris, dia macam tanya hadis larangan bidah ni selengkapnya, mana hadis tu, mana hadis ni. Macam saya katalah, saya pun heran. Dia ni bodoh bertingkat-tingkat ke, tapi ada PhD kan? Melainkan dia memang pandai, tapi hatinya kotor dan dia sengaja hendak memberi satu naratif, satu cara pencapaian supaya para penontonnya, salurannya pun macam ish teruknya buku tu. Jadi sebab tu saya kata saya tak perlu react. Tuan-tuan dan puan-puan baca saja bab pertama. Bab pertama daripada awal, bab pertama ni muka surat 8 sehingga muka surat 26 baca. Kemudian dengar apa yang Dr. Haris ulas, semak atau kritik. Dan anda akan lihat kenapa saya kata dia ni permainannya sangat kotor, sangat jijik, sangat buruk, sangat najis. Betul-betul punya, okey? Saya tak nak cerita lebih kan, promote buku pula kan. Padahal tengah promote juga ni. Okey, alright. Seterusnya, kejap. Banyak pula nota. Okey, so Dr. Haris ni dia duk baca. Bab pertama dia kata, macam-macam penjelasan. Tak ada pun sebut ulama' mana yang kata. Tak ada pun nukilan daripada ulama' ke apa ke. Saya bila dengar tu, saya macam, look who is talking. Bukankah ada si Fulan tu, dia sendiri menyampaikan satu asas akidah yang tidak disebut oleh mana-mana ulama' lain, iaitu sesiapa yang tak beriman kepada hari akhirat. Yang ini seluruh hari akhirat tau. Bukan satu juzuk daripada hari akhirat. Seluruh hari akhirat dia tak beriman, tapi masih Muslim. Dan dia buat, tak silap saya, 2-3 video dalam topik ni. Dalam video tersebut, satu rujukan daripada ulama' pun tak kata. Dia duk pusing sana, pusing sini, pusing sana. Lagi dia nak explain, lagi dia memburukkan dirinya. Lagi dia nak damage control, lagi dia nak burukkan dirinya. Kena pula dia boleh tanya kat buku saya ni, tak ada pun nukilan daripada ulama', penjelasan daripada ulama'. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tulis buku nak memandaikan umat. Buat video pun memandaikan umat. Tulis buku pun nak memandaikan umat. Okey, saya nak bagi kuis kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah saja. Sambil baca buku saya, tuan-tuan cuba semak ataupun cuba ingat
ini kata-kata siapa, ini hujah siapa, ini hujah siapa. Sebab dia ada option dah. Satu, saya duduk-duduk atau dalam flight kan, dalam flight macam ni London balik KL nanti pun lebih kurang 12 jam. So 12 jam tu termenung. Oh, tiba-tiba dapat ilham tulis buku. Ataupun ini hujah daripada ulama tu yang saya susun semula dalam perkataan saya sendiri. Okey, dan kalau anda bawa buku ni kepada orang-orang yang benar-benar sarjana, benar-benar arif, dia akan tahu, oh yang ini Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Oh yang ini Al-Lalikai, oh yang tu Ad-Darimi. Ini Asy-Syatibi, ini Ibnu Taimiyah ni. Dia akan tahu. Tapi sekarang ni kenapa saya tak sebut nama ulama tu? Sebab kalau tuan-tuan ingat dulu-dulu buku saya, ini bukan buku pertama saya, dah banyak dah alhamdulillah. Lebih 50, okey. Saya letak banyak rujukan. Tetapi bila letak banyak rujukan, banyak nota kaki, orang kita ni jadi takut tau. Sebab sebahagian orang kita, masyarakat kita, bila baca buku, dia ingat nak baca macam baca buku novel. So, bila dia sebelum beli, dia tengok-tengok, oh punyalah banyak nota kaki, akhirnya dia tak nak beli. Okey, sebab dia takut buku ni macam ilmiah sangat ke, heavy sangat ke. Maka untuk memudahkan buku, saya taklah letak nota kaki. Saya kurangkan nota kaki tu merujuk kepada hadis-hadis atau perkara-perkara yang memang perlu, memang mesti letak nota kaki. Selainnya tak perlu, sebab bagi orang yang ada ilmu, dia akan tahu, oh yang ini kata-kata Al-Qastalani ni, oh yang ni Imam Nawawi ni, oh yang itu tu tadi tu, okey, ni apa, As-Sabuni. Dia akan tahu. Orang yang jahil, siapa jahil tu? Orang yang jahil, dia katalah ini ni, apa dia kata, selak tirai ke, dapat ilham ke, dapat kasyaf ke. Padahal bila dia berkata sedemikian, dia hanyalah memaparkan, menunjukkan kejahilan dirinya sendiri. Yelah, dia kan belajar, apa dia kata, di Universiti Melaya khusus yang paling asas. Kemudian dia angkat bakul sendiri kan. Kemudian dia bertalaki 4 tahun. Dengan 4 tahun, satu tempoh yang sebenarnya sangat-sangat membazir kehidupan dia sendiri kan. Riwayat yang kita kata tak ada asal usul dan yang ada dalam buku je sedang talaki tu pun dia tak boleh nak kesan. Dia tak boleh nak kesan benda ni betul ke tak. Dia tak boleh nak tanya pada guru dia bertalaki tu kan. So who are you to ask about my references when you yourself, when you talk, dear Dr. Haris Ismail, you don't have any reference. You don't have any reference, okay? Orang yang tak beriman pada hari akhirat masih lagi Muslim. Ini akidah aliran mana ni? Murji'ah ke? Okay? Qadariyah ke? Jabariyah ke? Mu'tazilah ke? Jahmiyah ke? Karamitah ke? Siapa ni? Kan? Ke you ada buat aliran sendiri? So, daripada nak tanya orang, baik tanya kepada diri sendiri. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya betul, saya tak bagi semua rujukan. Bukan saya fikir-fikir sendiri, bukan saya tulis buku fiction. Tetapi kalau anda cuba buat research. Ni Kapten Hafiz ni ambil dari mana? Atau cuba anda bertanya dengan orang yang lebih bijak. Nanti dia boleh bagi tahu, oh yang ini ni dia ambil dari situ, tapi dia susun dalam perkataannya. Ini juga tidaklah disebut sebagai plagiarism. Okey, bukan begitu. Sebabnya samalah macam ustaz-ustaz kita bila dia mengajar. Para ulama berkata, kan dia tengah mengajar dalam mazhab Syafi'i misalnya. Para ulama berkata, tapi dia sedang merujuk pada kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi, tapi tak sebut. Dia kata para ulama berkata sekian. Kita kalau kita ada ilmu yang luas, kita tahu itu mazhab Syafi'i tu. Salah satu kaul mazhab Syafi'i tu. Ada disebut dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, apakah tu? Kan? Alright. Okay, itu je lah kot kan. Okay, sebagai kesimpulan, saya pernah sebut sebelum ni, saya sebut sekali lagi, bahawa apabila A kata B salah, ada 4 kemungkinan. Dalam video saya sebelum ini, Dr. Haris bermain kotor jijik apa sekali lagi, saya sebut 3. Sebab ada yang keempat macam tak sedap nak sebut. Tapi bila tengok permainan dia memang kena sebut. Okey, jadi ada 4 kemungkinan ya. Apabila A kata B salah, ada 4 kemungkinan. A salah faham maksud B, miscommunication. Kemungkinan kedua, B memang salah, lalu A betulkan. C, ilmu A tidak mencakupi ilmu B. Ilmu A ni dia ilmu kurang. Tapi bila tengok dia tu dia rasa salah-salah. Kan kata pepatah Arab yang menyebut kejahilan itu adalah musuh bagi seseorang. Bila dia tak tahu, dia katalah salah padahal nanti kemudian dia sendiri belajar. Oh ya tak ya, betul juga. Kan? Bahkan saya cabar kepada Dr. Haris, edisi PDF ni cuba bagi pensyarah-pensyarah yang dulu dia belajar masa dekat UM tu. Tengok apa dia orang kata. Nanti dia orang sendiri akan sebut tu rujukannya ni, rujukannya. Okey.
Dan itu C ya, ilmu A yang tak mencakupi ilmu B. Lalu dia kata B salah, padahal dia sendiri yang tak tahu. Dan ada kemungkinan keempat, A memang berniat jahat terhadap B, maka dia spin, dia pusing apa semua untuk menunjukkan seolah-olah B ni salah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh fikir sendirilah Dr. Haris ni duduk dalam kemungkinan yang mana ya. Alright. Dan insya-Allah lepas ni saya akan react pula kepada video kedua Dr. Haris yang menuduh saya, memfitnah saya sebagai kononnya menipu dan mengubah kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Okey, sementara itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan sila tonton video tersebut. Link saya bagi dalam kotak description, tak apa, kita boleh tonton. Sebab Dr. Haris ni dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan, untuk memaparkan, untuk mewawarkan diri dia tu sendiri. Sila tonton dan baca komen-komen tu. Baca semua komen, baca juga reply oleh Dr. Haris. Nak screenshot pun boleh. Saya sendiri telah screenshot beberapa. Okey, nanti insya-Allah bila ke lapangan saya akan react kepada video itu pula. Sebab bila nak react video ni, ia adalah membela kepentingan peribadi. Dan bagi saya ini bukanlah satu prioriti. Sebab saya buat video, prioriti saya ialah menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya buat video yang untuk membela diri saya sendiri dalam buku ni, ia lebih pada bersifat peribadi. Macam video ni kan ada ilmu dapat, tak ada kan? Melainkan tentang Dr. Haris lah. Kan? Jadi, it is for my own personal. Tetapi fokus saya buat video YouTube ialah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, bukan untuk membela diri sendiri. Dan kena pula akhir-akhir ni timbul isu suami dayus, timbul isu bersalaman dengan artis rosak roh dan jiwa. Pagi tadi saya buat video Ustaz Ahmad Rozaini dan juga hukumnya wanita yang terdedah bahagian bawah dagunya tu. Sekarang ni pun pagi juga, di London sekarang 6.30 pagi. Okay? Jadi bila ada lapang baru saya nak layan dengan Dr. Haris ni. Dan insya-Allah saya akan layan pula video dia yang memfitnah dan menuduh saya bahawa kononnya saya ini mengubah dan menipu kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Itu tu best tau. Nanti saya buat insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik. Sehingga sini sahaja dahulu. Jangan lupa link-link yang saya bagi dalam kotak description. Sila tonton. Sila tonton ya. Tuan-tuan dan puan-puan, you think about yourself. Anda fikir kepada diri anda sendiri. Saya nak jadi pandai ke saya nak jadi mangsa diperbodohkan oleh Dr. Haris? Sebab Dr. Haris kalau dia nak memandaikan orang, dia tak akan buat cara macam ni. Dia akan ajak orang-orang menganalisa. Dia akan ajak orang-orang mengkaji. Dia akan bagi link kepada apa yang dia hendak ulas atau dia hendak kritik atau dia hendak react. Baik video saya ke, video orang lain ke apa ke, dia akan bagi link. Tapi bila dia sembunyi je tu, dan dia nak orang pun submit now atau nak pada dia dengar angguk-angguk. Dan dia seronok lah bila tengok ada banyak orang komen, kata dia bagus, kata Hafiz ni bla 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 kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, it is up to you. The ball is in your court. Whether you want to push yourself up or go down together with Dr. Haris ya. InsyaAllah kita jumpa dalam ulasan saya, jawapan saya kepada video tuduhan, video fitnah Dr. Haris Ismail bahawa kononnya saya ini menipu dan juga mengubah kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Saya akan cuba jadikan video itu sedikit ada ilmu dalamnya. Yang ini saya akan jelaskan tentang ijma'. Okey, saya akan ijma'. Sebab kalau saya hanya buat macam ni, dia tak ada ilmu. Jadi saya pun rasa macam sebab macam saya kata, saya buat video kita nak sampai ke ilmu, bukan nak membela diri sendiri. Sekadar membela diri sendiri tak payah, kita pun biar orang biasa-biasa saja kan. Jadi insya-Allah saya akan jadikan video itu dengan lebih bermanfaat ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Sila baca buku penuh saya itu. Sila baca perlahan-lahan satu-satu dan anda boleh nilai sendiri kenapa saya berani berkata bahawa Dr. Haris ini. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.